Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan teruskan kelas kita untuk modul kedua, iaitu melaminat kayu. Modul pertama kita dah habis belajar, so kita akan masuk ke modul kedua lah, melaminat kayu. Ada beberapa subtopik yang kamu boleh lihat dalam video ni, ada hampir 8 ke 9. So kita akan belajar untuk hari ini subtopik 1 dan 2, iaitu mengenal pasti keperluan kerja dan mengenal pasti bahan mentah. Yang pertama 1.0, iaitu mentafsir lukisan projek. Tafsir lukisan projek ni adalah benda yang pertama kamu kena tahu sebelum kita membuat projek apa-apa lah. Sebab apa penting untuk mentafsir lukisan projek dulu? Yang pertama sekali, kita boleh menganggarkan keperluan bahan ataupun peralatan yang digunakan semasa kerja pemasangan projek tersebut. Selain itu, kita boleh tahu juga komponen produk dan kedudukan komponen dalam lukisan tersebut, dan kita boleh tahu jenis-jenis skru, paku atau perekat yang akan digunakan. Kemudian kita akan tahu juga jenis-jenis kelengkapan logam yang telah ditetapkan untuk projek tersebut. Seterusnya, perkara-perkara yang perlu diketahui apabila membaca dan mentafsir plan. Biasanya kalau kita membaca dan mentafsir plan ni, gambar projek tu. So gambar binaan yang tepat dan memberi maklumat diperlukan sebuah reka bentuk objek. Kemudian kita boleh tahu kaedah pembinaan apa yang digunakan untuk suatu komponen tersebut. Lepas tu jenis-jenis bahan, perlengkapan kemasan yang akan digunakan. Lepas tu lukisan terperinci untuk menggambarkan keratan, komponen, bentuk atau bentuk kumai dan tangga-tangga yang mungkin berbeza daripada amalan biasa. Kemudian yang terakhir adalah gambaran objek dilukis dalam beberapa wujudan lah yang sebelum kita pernah belajar, macam isometri. Kat sini dia ada cakap gambar yang terlibat seperti isometri, perspektif dan oblik. Seterusnya 3.0, iaitu mengenal pasti tugasan berdasarkan spesifikasi produk. 3.1. Dia cakap kerja membelah kayu. Kerja membelah kayu ni macam kita dah belajar macam topik sebelum ni, modul 1 membelah kayu. Kita nak belah kayu, kita mestilah memotong kayu untuk ira kayu. Kemudian contoh dia cakap kat sini mesin yang terlibat, seperti mesin gaji piring iaitu skala saw dan mesin belah rib saw. Selain itu alat pengukur yang terlibat juga seperti pita pengukur, tape yang kita tarik tu, kemudian kaliper. Kedua-dua alat ini bertujuan untuk menguji dan memeriksa ketepatan ukuran dari hasil belahan. So lepas kita belah tu, kita nak uji sama ada kita belah tu betul-betul ukuran tak, kita akan guna ni lah, pita ukur dan kaliper ni. Seterusnya 4.0, iaitu melaksanakan kerja-kerja sisian kayu. Apa itu kerja sisian kayu? Kerja sisian kayu ni atau dikenali sebagai ender bending adalah proses mengemas sisi kayu bagi menjadikan ia kelihatan menarik. Maksudnya kat sini, biasa sisi kayu ni macam kita lepas potong ke kayu yang baru sampai ke, biasa sisi ni dia akan tak berapa menarik lah, sebab macam kesan potongan ataupun kesan waktu penghantaran dia kelihatan tak menarik. Lepas tu apa yang kita nak buat, kita akan masuk dia kat sini. Contoh dia cakap biasanya kita akan melekat jadur ataupun kita letak kemasan, ataupun kat sini kita akan membuatkan kerja kumai, iaitu mengumai terus kepada benda kerja atau menampal kumai atau kumai mendatang. Seterusnya adalah 5.0, melaksanakan kerja-kerja membentuk kayu. Kerja membentuk kayu seperti macam kita tahu membuat bulatan atau lengkung. So dekat sini kita kena tahu dulu lah benda yang pertama, benda asas seperti prosedur, kaedah operasi dan fungsi komponen mesin yang mana sesuai untuk kaedah membentuk kayu ni. Antara mesin yang terlibat iaitu gergaji pita, gergaji jig, gergaji scroll, mesin pengumai mudah alih dan mesin pengumai spindle. 6.0, melaksanakan kerja-kerja mengerat. Kerja-kerja mengerat ni adalah satu proses memotong kayu melintang urat. Maksudnya kita lawan urat lah, maksudnya kita tak ikut arah urat tu, kita melintang urat tu. Itu maksudnya memotong, mengerat. Dalam proses ni ada beberapa langkah lah perlu diambil perhatian. Contoh, sebelum kita buat kerja mengerat kayu ni, proses langkah pertama adalah kita menanda dulu ukuran kita nak kerat. Lepas tu kita kena sediakan mesin dan ada alat untuk mengerat. Kemudian
memeriksa profil pengeratan. Okay. Antara mesin yang terlibat untuk kerja mengerat ni, mesin gaji piring mudah alih, mesin gaji piring, mesin gaji lengan, mesin gaji serong, meter saw, mesin gaji pita atau gergaji tangan. Okey, selain itu alat mengukur juga diperlukan untuk kerja menanda lah sebelum operasi mengerat dijalankan. Okey, seterusnya kita masuk kepada subtopik kedua, iaitu mengenal pasti bahan mentah. Tadi mengenal pasti keperluan kerja. Okey, ini subtopik kedua, mengenal pasti bahan mentah. Okey, bahan mentah. Okey, bahan mentah ni semua bahan yang diperlukan dalam pengeluaran perabot, sama ada digunakan untuk binaan perabot, pemasangan, pembungkusan atau dalam proses pembuatan. Maksudnya bahan mentah ni banyak lah, bukan daripada segi kita nak buat perabot je. Kita kena tahu juga waktu cara kita nak membungkus perabot kita tu nak hantar ke orang apa semua. Okey, antara bahan mentah asas ni maksudnya bahan yang kita dapatkan perabot tu, iaitu ada 4. Yang pertama kayu, kedua MDF iaitu medium density fiberboard, macam kayu fiber tu. Kemudian yang ketiga papan lapis, plywood, dan yang keempat kayu kumai. Okay, yang pertama sekali bahan asas kayu. Okay, kayu ni adalah bahan utama lah dalam kerja pembuatan perabot, seperti kita tahu kan. Okay, kayu ni biasa kalau kita nak pilih dia, kita kena tahu dulu lah jenis-jenis kayu sesuai untuk pemilihan dalam kita punya kerja-kerja pembuatan perabot lah. Okay, so pemilihan kayu untuk produk ni biasa kita dah belajar untuk topik sebelum ni. Macam sebelum ni kita belajar macam jenis-jenis pengkelasan kayu, macam kayu keras, kayu lembut. Kemudian kita kena tahu juga perbezaan ketepatan, peratusan kelembapan. Lepas tu macam kita belajar sebelumnya, benda ni dia ulang balik je. Okay, pemilihan kayu ditentukan mengikut jenis produk dan persekitaran. Okay, macam cikgu cakap tadi, kita nak buat produk perabot tersebut, kita kena tengok dulu kita nak buat produk apa, kayu apa yang sesuai untuk produk tersebut. Lepas tu contoh kalau kita nak buat perabot tu untuk kita nak letak tempat luar, so kita kena cari kayu yang betul-betul boleh terdedah dengan persekitaran luar lah. Lepas tu kalau kita nak buat dalam, kita boleh pilih kayu yang kurang sikit daripada kualiti dia, kurang sikit daripada yang letak kat luar tu, sebab yang kat luar tu kita terdedah pada panas hujan apa, so dia mudah rosak. Kita kena cari yang kuat lah. Kemudian dia banyak lagi lah, contoh penggunaan marin, kerja-kerja mengukir atau peralatan muzik. Okay, bahan asas kedua adalah MDF, iaitu medium density fiberboard. Okay, merupakan produk kayu yang diperbuat daripada campuran sisa kayu keras dan lembut dan dipadatkan dengan campuran perekat, dibentuk menggunakan panel menggunakan mesin yang bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi. Ia adalah lebih kuat dan lebih padat daripada papan partikel. Maksud dekat sini fiberboard ni biasa dia, kalau kamu tengok ada satu contoh papan tu, dia tengok dia punya struktur tu macam kayu yang dimampatkan. Okay, dia dibuat daripada kayu keras dan lembut, kemudian dimampatkan, diletakkan gam untuk dia nak bagi sambung antara partikel tu. Kemudian dia ni lebih kuat daripada papan partikel, maksud papan pembahagi tu. Okay, kebaikan MDF ni dia lebih murah daripada kayu badu lah. Lepas tu sifat dia ni adalah sabar, menjadikan ia tidak mudah pecah, konsisten dalam kuatan dan saiz, fleksibel, boleh digunakan untuk kerja melengkung, dinding atau permukaan berbentuk. Maksudnya dia boleh guna untuk banyak bentuk. Lepas tu dimensi dia stabil dan mudah untuk dibuat kemasan. Seterusnya adalah papan lapis. Okay, papan lapis ni macam kita tahu iaitu plywood lah, iaitu dia ada beberapa jenis lapisan kayu, iaitu kayu nipis veneer yang dilekatkan dengan gam, glue tu gam secara bertindih bersenang sendi. Okay, lepas tu dia biasanya dia banyak ketebalan lah, bergantung pada jenis lapisan tersebut. Lepas tu dia punya arah irama sudut tepat itu penting. Maksudnya dekat sini penting untuk memberi kestabilan dimensi dan kekuatan, memastikan papan lapis tidak mudah pecah, mengurangkan anjakan antara lapisan, memastikan papan lapis tahan ketukan, menjadikan papan lapis boleh dilentur, mendapatkan kekuatan pada pegangan paku,
membolehkan mudah dikerjakan. Maksudnya kat sini kepentingan arah irama bersudut tepat lah. Kat sini adalah saiz yang biasa kita dapatlah di pasaran. So antaranya saiz kamu lihat dekat video ni ada 2440 darab 1220 darab ni semua bergantung pada jenis, bergantung pada saiz yang kita nak lah, kita order tu. Kegunaan papan lapis ni berbagai lah. Macam contoh kita nak buat perabot boleh, buat kotak bentuk iaitu formwork dekat construction boleh, kita nak buat dinding rumah pun boleh, lantai dan pembinaan lah biasa yang digunakan. Yang keempat adalah kayu kumai molding. Kayu kumai ni kegunaan utama dia adalah untuk perhiasan lah. Dia nak mencantikkan atau menarikkan lagi suatu perabot tersebut. Macam kamu lihat sini biasa digunakan di pintu, tingkap dan juga perabot lah. Dia kepingan kayu yang berprofil ke atas menarik. Masa kamu menarik dekat sini, kamu lihatlah bentuk dia tu. Dia tak seperti kayu biasa, kayu yang datang dengan bentuk petak tu. So kayu kumai ni dia telah dikumaikan siap-siap lah, dikilang dan kita hanya beli untuk pasang saja. Kayu kumai ni biasa juga kalau kamu lihat dia juga digunakan untuk kerja menghias atau dekorate rumah, sebab dia punya nilai, dia punya nilai dia atau menarik itu dapat menaikkan lagi dah suatu value pada produk perabot tersebut. Tadi cikgu terangkan pasal bahan asas, maksud bahan yang terdapat perabot. Seterusnya 2.2 ni adalah bahan mentah pemprosesan. Bahan mentah prosesan ni dia maksudnya bahan untuk kemasan lah. Dah kita pasang perabot tu, kita nak hias kecantikan. So ni bahan mentah untuk pemprosesan ni maksudnya kita nak cantik lagi. Contoh antara bahan yang terdapat adalah kertas pasir. Kertas pasir digunakan untuk menggosok permukaan kayu, nak bagi lebih halus lah. Kalau kasar kayu tu, bila customer pegang-pegang pun kita pastilah dia tak berkenan. Macam kita pun nak beli perabot, mesti kita nak yang licin. Seterusnya perekat. Perekat ni senang, mudah faham, gam lah. Seterusnya adalah bahan mentah berbahaya. Contohnya bahan mentah berbahaya ni banyak lah. Antara contohnya seperti cat. Dia bahaya sebab apa? Sebab dia merupakan bahan kimia. Sebab tu biasa lepas cat ke apa, mesti kita kena bersihkan lah. Takkan kita lepas cat ke apa terus makan, sebab tangan tu ada cat. So bahan kimia ni akan bagi kesan sampingan lah pada kita punya tubuh kalau kita tak cucikan dia dengan betul-betul. Seterusnya 2.4 bahan mentah pemasangan. Bahan mentah pemasangan ni maksud dia bahan yang digunakan untuk kerja penyambungan. Maksudnya kita sambung kayu tu, kita guna apa untuk nak sambung kayu tu bagi santum. Antaranya seperti paku lah, paku dan skru. Paku ni diperbuat daripada keruli yang disadu dengan zinc. Paku ni biasanya kalau kita nak tahu, kita nak order paku, kita biasanya ditukar oleh panjang batangnya. Paku kan beza dia punya panjang kan. Contoh antara jenis paku yang ada, paku kepala rata dan paku panel lah. Dia berbeza saiz ikut pada kita nak untuk gunaan tu. Seterusnya adalah skru. Skru ni dibuat daripada kulit lembut juga, tapi kuprum dan loyang. Yang tadi paku dibuat daripada kulit lembut tapi dengan zinc. Panjang ni ditentukan dengan bahagian yang masuk ke dalam kayu atau logam. Jenis skru ni ada beberapa jenis lah. Antaranya ada skru kepala bulat ataupun skru benam lah. Skru ni cara pemasangannya berbeza dengan paku. Macam kita tahu, skru ni kalau kita nak masukkan dia pada suatu bahan tersebut, kita kena putar. Kalau paku kita kena benam, kita kena tukul dia atau gunakan hammer dan sebagainya lah. Tapi kalau skru ni kita kena guna screwdriver ataupun ni lah untuk kita nak putarkan dia punya skru masuk dalam kayu. 2.5 bahan mentah pembungkusan. Bahan yang digunakan macam kita nak hantar perabot tu. Pembungkusan adalah bekas yang melindung dan memelihara kualiti suatu barangan semasa dihantar, disimpan atau dipamerkan. Kalau kita nak hantar pun, kita nak hantar dekat mana-mana pun, kalau naik lori,
takkan kita nak biar perabot macam tu lah. Mesti kita kena wrap dia ke apa, nak biar elok daripada terkena hujan ke apa dan sebagainya lah. Contoh bahan yang ada untuk pembungkusan ni seperti fabrik dan kulit, plastik wrap dan kotak. 3.0 iaitu menyemak penerimaan pesanan. Okey, berikut adalah amalan baik bagi proses penerimaan barang dari pembekal. Maksudnya kita nak order barang bahan daripada pembekal lah, supplier. Yang pertama, terima delivery order DO, terima invoice senarai harga, kemudian perbandingan invoice dan delivery order dengan purchase order PO, pemeriksaan kualiti, kemudian pemeriksaan kuantiti, kemudian menandatangani dokumen seperti nota penghantaran, DO dan COP. Okay, yang DO ni, invoice semua ni kita dah belajar pada modul 1 lah. Kalau tak ingat, boleh tengok balik apa yang kita sudah belajar tu. Seterusnya 4.0 melaksanakan rekod bahan mentah. Maksudnya kat sini apa-apa pesanan yang kita buat, kita kena rekod lah. Senang untuk kita nak audit, maksudnya kita nak semak balik apa yang kita telah order dan sebagainya lah. Okay, beberapa dokumen wajar digunakan oleh organisasi bagi memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran barang. Okay, tag iaitu maklumat dilekatkan pada bahan tersebut. Okay, contoh kalau barang tersebut datang dengan banyak lah, misalnya kita order banyak dalam berkotak-kotak, kita pun tak tahu dalam tu ada apa. So biasa mudah, kita tahu dalam kotak tu ada apa, dia ada tag lah, maklumat barang dalam kotak tersebut. Kemudian saiz, kuantiti, pembekal, tarikh penerimaan, tarikh input, kegunaan projek dan tempat simpanan. Seterusnya nota pengeluaran barang. Tadi tag tu maklumat pasal barang apa yang kita order semua kan, kuantiti dan saiz. Yang ni nota pengeluaran barang ni macam contoh jenis bahan mentah, saiz, kuantiti, tarikh pengeluaran dan masa, kegunaan projek, pemohon dan pengeluar, kelulusan ketua bahagian pengeluaran, tanda tangan pengawal bahan mentah. Biasa ni melibatkan company besar lah, ataupun kilang-kilang besar. Biasa benda macam ni dia akan detail lah, sebab dia nak gunakan untuk audit nanti. C. Laporan harian kepada pengurusan. Laporan harian ni hanya digunakan pada bahan yang dikeluarkan pada hari berkenaan dan stok level yang sudah mencapai tahap kritikal. Okay, laporan harian ni biasa terdapat seperti maklumat laporan harian, jenis bahan mentah, saiz, kuantiti pengeluaran, kuantiti baki dan nilai pengeluaran dan nilai baki. 5.0 mengenal pasti tempat simpanan. 5.1 bahan asas. Okay, bahan asas ni macam cikgu cakap tadi ada 4, kayu, 4 lapis MDF dan molding. Perlu disusun di atas pallet dan diikat dan ditanda dalam satu bundle. Okay, kenapa kita kena disusun di atas pallet? Sebab kita nak pastikan kalau kita letak bawah lantai, kemungkinan barang tersebut terosak lah, sebab kita risau takut kena air ke apa. Seterusnya setiap bundle mempunyai spesies, saiz dan ketebalan yang sama. Setiap bundle ditanda dengan tag masing-masing. Okay, seterusnya adalah 5.2 stor utama. Selanjutnya menyimpan bahan seperti hardware, kegunaan pekerja dan sebagainya. Bahan boleh simpan dalam kotak sebagai tempat penyimpanan. Gunakan kabinet kunci untuk menyimpan tools dan barang berharga. 5.3 bilik bersuhu hangat. Okay, bilik bersuhu hangat ni sesuai untuk kita gunakan untuk menyimpan kertas pasir. Kemudian tandakan pada setiap bahan mengenai grade kekasaran. Kertas pasir ni ada beza grade bergantung kepada kegunaan. Kemudian 5.4 bahan berbahaya dan mudah terbakar. Perlu diletakkan di dalam stor yang terletak berasingan daripada bangunan utama pengilangan. Tandakan kawasan larangan, kawasan berbahaya dan larangan merokok di luar bangunan stor bagi mengelakkan sebarang kemalangan. Seterusnya 5.5 terakhir adalah bahan mentah pembungkusan. Okey, selalunya ringan dan diletakkan di atas rak atau para. Pastikan bahan pembungkusan tidak terkena lembapan kerana ia boleh merosakkan kualiti bahan mentah ini. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Okey.
Cikgu harap kamu semua boleh faham lah apa yang cikgu ajar ni. So kalau apa-apa tak faham boleh direct ke cikgu, pesan dia nanti. Okay, sekian, terima kasih.